Tuan-tuan sekalian, yang seterusnya yang penting juga yang perlu kita ingat dalam masalah bab puasa ni ialah berkenaan dengan qawaid fiqhiyah. Ada 2-3 kaedah, walaupun tak banyak, ada 2-3 kaedah fiqh yang sangat-sangat penting yang biasanya berlaku masalah-masalah puasa berkait dengannya. Antaranya tuan-tuan sekalian, masalah kaedah mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makan. Ni saya cuma bagi contoh untuk menyerlahkan bahawa pentingnya kita mengetahui kawaid fiqhiyah dalam nak berhadapan dengan masalah furu' dalam fiqh, termasuklah bab puasa. Kaedah mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makan. Asal kepada sesuatu mestilah dikekalkan keadaannya sebagaimana ia terdahulu. Maknanya kalau berlaku syok, kita syok contohnya. Bila berlaku syok, kita kena kembalikan kepada hukum asal. Kembalikan kepada hukum asal sebelum kita syok. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, berlaku khilaf ulama. Orang yang syok, contohnya dalam masalah semayang, kita syok, adakah kita semayang 2 rakaat ataupun 3 rakaat? Kita syok pada 3 rakaat. Kita dah buat 3 ataupun buat 2, tapi kita yakin kita buat 2. Yang 2 tu memang kita sudah buat. Yang 2 kita telah buat dengan yakin. Yang 3 tu syok. Jadi kita buang syok, falyatrahis syakka, buang syok. Kita bina di atas keyakinan 2 yang telah kita buat. Baqa'u makana ala makan, kembali kepada asal sebelum berlaku syok. Dalam masalah puasa ni, antara masalah yang masuk kaedah al-aslu baqa'u makana ala makan, seorang yang syok, dia syok ragu-ragu masuk fajar ke belum. Bangun subuh, bangun waktu pagi, tak ada jam. Jam tak ada, takwim pun tak ada, berkurung dalam rumah, bintang pun tak nampak. Masuk fajar ke belum? Dia syok. Bila dia syok ni, boleh makan ataupun tak boleh makan. Sahur telah tersedia, boleh makan ataupun tak boleh nak makan. Bila orang syok masuk fajar. Jadi berdasarkan kepada kaedah ni, al-aslu, kita sebut padanya al-aslu baqa'u makana ala makan. Asalnya kamu mesti kembali kepada asal. Sebelum kamu syok, malam ke siang? Sebelum kamu syok saat ni tu, malam ke siang? Sebelum syok, malam. Maka hukumnya sekarang masih waktu malam. Sekarang masih waktu malam, sebab sebelum dia syok, waktu tu malam. Dan ini jugalah pendapat yang sahih, yang berdasarkan kepada banyak hadis. Antaranya dalam masalah orang yang bersahur, dia syok. Dalam satu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, kul ma syakakta hatta yatabayyan lak. Makanlah kamu sehinggalah kamu yakin terbit fajar. Kul ma syakakta, makanlah selagi mana kamu syok. Selagi mana kamu syok, kamu dibenarkan makan sehingga kamu yakin masuk fajar, yakin masuk subuh, barulah berhenti makan. Ini athar daripada Ibn Abbas. Dan kisah Ibn Abbas juga, dia arsala rajulaini yanzurani al-fajr faqala ahaduhuma asbahta wa qala al-akhar la faqala ikhtalaftuma arini syarabi. Ibn Abbas dia nak bersahur, dia hantar 2 orang kawan dia. Dia hantar 2 orang kawan dia duduk kat luar tengok fajar ke belum fajar, tengok masuk fajar ataupun belum. Lalu kawan 2 orang ni pun lah tengok, pergi keluar tengok langit masuk fajar ataupun belum. Lalu bila 2 orang ni masuk, seorang kata asbahta wahai Ibn Abbas, pagi dah, masuk fajar dah. Seorang kata la, tak masuk lagi. Jadi Ibn Abbas syok. Ibn Abbas dia syok. Seorang kawan dia, dua-dua dia percaya, dua-dua thiqah, dua-dua adil. Seorang kata masuk dah fajar, seorang kata tak masuk lagi fajar, masih malam. Bila dia syok, Ibn Abbas mengatakan ikhtalaftuma, kamu ni berselisih. Arini syarabi, bawa ke sini makanan aku, minuman aku nak makan. Maknanya selagi mana dia syok, selagi mana tak yakin masuk fajar, maka dibenarkan makan berdasarkan kaedah al-aslu baqa'u makana ala makan. Ini waktu sahur. Adapun waktu maghrib, nak berbuka puasa pun sama. Kita berpuasa, waktu petang tengok gelap, lalu syok, masuk fajar, masuk maghrib ke belum? Maka katakan padanya, sebelum kamu syok,
kamu syok waktu pukul 7.30 tu masuk ke belum? Sebelum kamu syok siang ke malam? Sebelum berlaku syok tu. Maka sebelum berlaku syok sudah pasti siang. Bila siang maknanya kena tahan lagi, kena imsak lagi sehinggalah kamu yakin masuk waktu malam, barulah kamu boleh makan. Berdasarkan kaedah al-aslu baqa'u makana ala makan. Baqa'u makana ala makan. Kaedah mengatakan kena kembalikan kepada asal sebelum berlakunya syok. Dan pendapat ini dikuatkan dengan satu hadis yang disebut dalam hadis yang sahih hadis Asma binti Abi Bakar, katanya aftarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'at syams. Kami pernah berbuka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mendung, hari yang gelap, matahari tak cerah. Kami pun berbuka. Thumma tala'at syams, tiba-tiba matahari pun naik balik. Ada balik matahari, rupa-rupanya tersilap berbuka. Dalam hadis ini tak disebut langsung bahawa mereka tak disebutkan masalah qada. Lalu sahabat ditanya, fa umiru bil qada, adakah mereka diperintahkan untuk qada balik puasanya? Kata Hisham, katanya budun min qada, maknanya kena qada. Apa yang dilakukan dengan silap, sebab apa? Sebab dia zon, mestilah kembalikan kepada asal. Maknanya sebelum dia syok, dia waktu siang tak boleh makan. Bila dia makan disebabkan syok, tiba-tiba masuk waktu siang, ini menunjukkan bahawa bila dia makan waktu siang menunjukkan bahawa puasanya batal dan dia mesti mengqadakkan balik puasanya. Berdasarkan kaedah al-aslu baqa'u makana ala makan. Begitu juga dengan kaedah la ibrata bil dhannil bayyin khata'uh. Tidak ada ibrah. Ini kaedah fiqh lain. Kaedah mengatakan la ibrata bil dhannil bayyin khata'uh. Tidak ada ibrah, tidak boleh diterima, tidak boleh diiktibar satu sangkaan yang jelas tersilap. Kita rasa macam zon masuk fajar, rasa-rasa macam masuk fajar, ataupun zon tak masuk fajar lagi, nak bersahur ni, kita zon tak masuk fajar, makan berdasarkan kepada masalah tadi. Masalah boleh kita makan selagi kita syok. Kita makan, tiba-tiba ternyata bahawa kita makan ni waktu subuh. Walaupun kita makan tu halal, kita makan tu dibenarkan sebab kita syok dan kembali kepada asal, boleh makan. Tapi dari segi hukum, bila kita tersilap pada zon, maka tak dikira zon tersebut. La ibrata bil dhannil bayyin khata'uh, maka wajib qada balik apa yang kita terbatal pada hari itu.